Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 9, laju dan pecutan. Melibatkan subtopik 9.1, laju dan satu standard pembelajaran iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan laju. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan beberapa soalan yang melibatkan penyelesaian masalah yang melibatkan laju. Okey, sebelum ni kita dah belajar bagaimana nak mengira laju apabila diberi jarak dan masa, dan juga bagaimana kita nak mengira purata laju apabila kita ada jumlah jarak dan jumlah masa. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Encik Tan memandu kereta dengan purata laju 103 km per jam dari Kuala Lumpur ke Skudai. Perjalanan itu mengambil masa 3 jam 7 minit. Encik Tan mengambil masa 3/4 jam lebih lama dalam perjalanan pulang dari Skudai ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan pulang Encik Tan. Okey, soalan penyelesaian masalah yang pertama sekali kita gariskan maklumat yang diberi. Okey, purata laju daripada Kuala Lumpur ke Skudai. Okey, jadi kita ada purata laju. Okey, kita tulis dahulu perjalanan dari Kuala Lumpur ke Skudai. Okey. Maklumat yang kita ada ialah purata laju. Okey, purata laju yang diberi ialah 103 km per jam. Okey, dan diberi jumlah masanya ialah 3 jam 7 minit. Okey, jumlah masa sama dengan 3 jam 7 minit. Okey, jadi daripada dua maklumat yang diberi ni, kita ada purata laju, kita ada jumlah masa, maksudnya kita boleh cari jumlah jarak. Okey, sebab apa? Sebab purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey. Okey, cikgu tulis semula rumusnya. Okey, purata laju sama dengan jumlah jarak. Okey, jumlah jarak kita bahagi dengan jumlah masa. Okey, sekarang ni kita dah ada purata laju. Jadi untuk dapatkan jumlah jarak, okey, untuk dapatkan jumlah jarak ni, kita akan darabkan purata laju dengan jumlah masa. Okey, jadi jumlah jarak sama dengan, okey, purata lajunya kita ada tadi 103 kilometer per jam. Okey, dan kita darabkan dengan jumlah masa. Okey, dan kalau kamu lihat di sini, jumlah masa yang ada ialah dalam unit jam dan minit. Kamu perlu tukar kepada unit jam, iaitu 37/60 jam. Jadi yang 7 minit ni kamu tukar kepada jam, kita bahagikan dengan 60 ataupun kita akan dapat 3/12 jam. Okey, tukar dahulu semuanya kepada jam. Okey, jadi kita akan darabkan dengan 3/12 jam. Okey, dan daripada sini 103 kita darab dengan 3/12 jam. Kamu akan dapat jaraknya 321.36 km. Okey, yang ni adalah jumlah jarak daripada Kuala Lumpur ke Skudai. Okey, dan untuk jumlah jarak melibatkan dua tempat yang sama, jaraknya adalah sama. Jadi, kita lihat pula untuk perjalanan pulang. Okey, untuk perjalanan pulang pula. Okey, kita kira yang ni pula. Okey, sekarang ni yang kedua. Okey,
daripada Skudai ke Kuala Lumpur. Okey, Skudai ke Kuala Lumpur. Jadi jaraknya adalah sama. Okey. Jaraknya adalah sama iaitu 321.36 kilometer. Okey. Jadi nak dapatkan laju purata, kamu mesti ada jumlah jarak dan jumlah masa. Jadi jumlah jarak kita dah ada. Kita kira pula jumlah masa. Okey, jumlah masa dia dah bagi. Perjalanan pulang mengambil masa 3/4 jam. Okey, 3/4 jam lebih lama daripada perjalanan awal dia. Maksud dia di sini kamu perlu tambahkanlah. Okey, perjalanan awal dia tadi 3/12 jam. Okey, tambah dengan 3/4 jam. Okey, 3/4 jam. Okey, jadi kamu tambahlah 3/12 tambah 3/4. Jadi kamu akan dapat 3.87 jam. Okey, 3.87 jam. Okey. Jadi kita dah dapat jumlah masa, kita dah ada jumlah jarak. Jadi kita boleh dapatkan laju purata. Okey. Laju purata sama dengan jumlah jaraknya 321.36 kilometer. Kita bahagikan dengan jumlah masanya iaitu 3.87 jam. Okey, dan kamu bahagi, kamu akan dapat 83.04 kilometer per jam untuk laju purata perjalanan pulang dari Skudai ke Kuala Lumpur. Okey, bila melibatkan penyelesaian masalah, maksudnya banyak benda yang kita perlu buat satu persatu. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita lihat pula contoh yang kedua. Okey, kita lihat pula contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Alif memandu keretanya selama 42 minit dari bandar A ke bandar B dengan kelajuan 78 km per jam. Dia berhenti di bandar B selama setengah jam sebelum meneruskan perjalanannya ke bandar C yang berjarak 48 km dari bandar B dengan kelajuan 60 km per jam. Okey, jadi soalan panjang. Kalau kamu boleh lukis, kamu lukis. Okey, katakan cikgu lukis sikit daripada A ke B dan kita ada ke C. Okey, daripada A ke B, masanya ialah 42 minit dan kelajuannya ialah 78 km per jam. Okey, untuk B ke C, okey, yang ni kamu kena lihat selama setengah jam. Okey, dia berehat di B ni selama setengah jam, maksudnya 30 minit lah. Okey, sebelum meneruskan perjalanannya ke bandar C. Okey, bandar C jaraknya ialah 48 km dan diberi kelajuannya ialah 60 km per jam. Okey, soalan pertama, jumlah masa. Dia nak jumlah masa yang diambil dari bandar A ke bandar C. Okey, jumlah masa. Jadi kita hanya melihat masa lah. Okey, yang pertama sekali kita kena buat dengan teliti. Okey, kita dah ada untuk daripada bandar A ke bandar B, kita dah ada 42 minit. Seterusnya, dia berehat 30 minit di bandar B. Kita perlu dapatkan masa untuk dari bandar B ke bandar C. Okey, jadi sekarang ni kita ada laju. Okey, kita ada laju.
Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, jadi bila kita nak dapatkan masa, masa sama dengan, okey, jaraknya 48 kilometer. Okey, 48 kilometer kita akan bahagi dengan lajunya 60 kilometer per jam. Okey. Jadi di sini kita akan bahagikan 48 bahagi dengan 60. Kita akan dapat 0.8 jam. Okey, masa. Jadi dia nak jumlah masa. Okey, soalan A dia nak jumlah masa. Jadi kamu perlu tambahkanlah. Okey, iaitu 42 minit. Okey, tambah dengan 30 minit. Okey, yang ni 2 ni unit minit. Okey, dan kita tambahkan dengan 0.8 jam. Okey, dan dia nak dalam unit jam. Jadi 42 tambah 30, 72. Kita akan bahagikan dengan 60 supaya kita dapat tukarkan dalam unit jam. Dan kita tambah dengan 0.8. Okey, jadi 72 bahagi 60 kita dapat 1.2 tambah 0.8. Jadi kita ada masanya ialah 2 jam. Okey, jumlah masa daripada bandar A ke bandar C termasuk dengan masa dia berhenti. Okey. Boleh? Soalan pertama. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Lihat soalan kedua. Laju purata dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanan alif. Okey, untuk soalan B, laju purata. Okey, jadi kita perlu ada jumlah jarak. Okey, jumlah jarak. Dan kita bahagi dengan jumlah masa. Okey. Kita ada tak lagi jumlah jarak? Kita ada tak lagi jumlah jarak? Okey. Kita belum ada jumlah jarak untuk daripada bandar A ke bandar B. Okey. Jadi cikgu kira di bawah ni Okey. Sini Okey, jarak A ke B. Okey, jarak A ke B kita ada lajunya 78. Jadi bila kita nak dapatkan jarak, okey, kita nak dapatkan jarak J sama dengan L darab M. Iaitu lajunya 78 km per jam. Okey, kita darabkan dengan masanya iaitu 42 minit. Okey, dan 42 minit ni kamu perlu bahagi dengan 60 supaya kita dapat dalam unit jam. Kerana yang ni unit jam. Jadi yang ni mesti unit jam. Jadi 78 km per jam kamu darab dengan 42 per 60 jam. Jadi kita akan dapat 54.6 km jarak daripada A ke B. Okey. Okey, jadi di sini cikgu sambung semula. Okey. Okey, di sini cikgu sambung semula. Okey, kita dah ada jarak. Jadi jumlah jarak yang ni tadi A ke B 54.6 kita tambah dengan jarak B ke C iaitu 48. Okey, dua-dua ni dalam unit kilometer dan kita bahagikan dengan masanya. Okey, masanya kita dah kira tadi iaitu 2 jam. Okey. Boleh? Jadi kita akan dapat 102.6 kita bahagi dengan 2. Kita akan dapat 51.3 km per jam. Okey. Cikgu harap kamu boleh faham.
Okay, buat satu persatu mengikut maklumat yang diberi. Okey, seterusnya kita lihat contoh 3. Syahmi memandu kereta sejauh 354 km dari Kuala Lumpur ke Terengganu untuk pulang ke kampung halamannya. Jadual di bawah menunjukkan catatan perjalanannya. Okey, kita ada jadual dan juga graf. Okey, soalan pertama nyatakan nilai A dan nilai B. Okey, yang pertama sekali kita kena faham graf ini pada paksi X-nya menunjukkan masa dalam minit dan juga paksi Y-nya menunjukkan jarak dalam unit kilometer. Dan 354 ini ialah jarak daripada Kuala Lumpur ke Kuala Terengganu. Okey, seterusnya kita cuba fahamkan soalan ini. Okey, kita fahamkan maklumat ini. Okey, masa daripada pukul 7 ke pukul 9.30. Yang ni dia mula. Okey, bermula maksud dia daripada sifar lah. Seterusnya, dia memandu sehingga 185 km. Okey, 185 km. Berapakah tempoh masa? Okey, kalau kamu lihat di sini. Pukul 7 hingga pukul 9.30. Okey, 9.30. Kita tolak dengan pukul 7. Jadi, kita dapat 2 jam. Okey, 2 jam 30 minit. Okey, oleh kerana graf kita dalam masa dia dalam unit minit, jadi kita tukar 2 jam 30 minit. Okey, 2 darab 60. Okey, kita tambah dengan 30. Maksudnya 2 darab 60 ialah 120. Tambah 30, maksudnya kita dapat daripada sini ke sini ialah 150 minit. Okey, boleh faham? Dan daripada 9.30 ke 10.05 minit. Okey, 10.05 minit. Tolak dengan 9.30. Okey. Okey, yang ni tak boleh ya. Jadi kita pinjam. Yang ni tinggal 9. Yang ni kita akan tambah dengan 60. Jadi 65. Jadi 65 tolak dengan 30, kita akan dapat 35 minit. Okey, jadi daripada 9.30 ke 10.05 minit ialah 35 minit. Okey, cikgu tukar tempoh masa dia untuk minit sebab graf kita dalam minit. Okey, dan seterusnya kita kira keseluruhan perjalanan. Okey, dia sampai pukul 1.45. Kita tukar dalam sistem 24 jam iaitu pukul 13.45. Kita tolak dengan pukul 7. Okey, jadi 45. 13 tolak 7 kita dapat 6. Maksudnya 6 jam 45 minit. Dan kita tukarkan, okay, 6 kita darab dengan 60. Okey, tambah dengan 45. Okey, jadi 6 darab 60, 360. Kita tambah dengan 45, kita dapat jumlah perjalanan, jumlah masa ini ialah 405 minit. Okey, 405 minit ni. Okey, lepas kita dah fahamkan jadual ni, barulah kita menjawab soalan yang pertama sekali, nyatakan nilai A. Jadi nilai A dalam masa 150 minit, dia sampai ke RNR Temeloh, iaitu jaraknya ialah 185 km. Jadi di sini kita terus dapat jawapannya A ialah 185 km. Okey, boleh ya? Dan juga B. Okey, apakah nilai B? Okey, daripada jadual ni kita nampak dia punya perubahan aliran di mana dia memandu sehingga 185 dan dia berehat. Maksudnya B ni ialah masa dia berehat. Okey, B ni kita tambahkan dengan tempoh masa dia berehat iaitu 35 minit. Jadi berapakah nilai B? Okey, daripada 150 minit, okey, 150 minit, kita akan tambah dengan
35 minit masa dia berehat. Jadi kita akan dapat 185 minit. Okey, jadi B sama dengan 185. Okey? Boleh? Okey, unit dia minit lah. Okey, dan soalan B. Okey, kita lihat soalan B. Lengkapkan graf itu untuk keseluruhan perjalanan. Jadi daripada 150 minit ke B adalah tempoh dia berehat. Jadi bila berehat maksudnya tidak ada perubahan jarak. Hanya ada perubahan masa. Jadi grafnya akan jadi macam ni lah. Iaitu kamu lihat pertambahan jarak tak ada. Hanya pertambahan masa. Sebab dia dah berehat di R&R Temerloh. Okey, dan seterusnya selepas 35 minit dia meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu. Jadi sehinggalah kita perlu tanda jarak ke Kuala Terengganu sehingga 354 dan masa yang digunakan ialah 405 minit. Jadi graf yang terakhir adalah graf yang berwarna ungu ni. Okey, jadi ini untuk soalan B. Okey. Boleh ya? Okey. Seterusnya kita lihat soalan C-nya. Okey, soalan C-nya, hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanan itu. Okey, tadi kita dah ada. Okey, kita dah ada jumlah jarak. Okey, kita dah ada jumlah jarak. Iaitu 300, okey, jumlah jaraknya tadi 354 km. Dan kita juga ada jumlah masa. Okey, jumlah masa yang kita ada tadi 405 minit. Okey, dan kita nak kira laju purata. Okey, laju purata sama dengan jumlah jarak 354 km per dengan jumlah masa. Okey, tapi masa ni kamu perlu tukar dalam unit jam. Okey, jadi kena bahagilah dengan 60. Okey. Jadi kamu kira kamu akan dapat 52.44 km per jam untuk laju purata bagi keseluruhan perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Kuala Terengganu. Okey, jadi seperti biasa sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.